Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah, kerana taufik hidayah serta inayah Allah, dapat sama-sama kita hadir pada hari ini dalam program Trust ataupun program yang mana dikatakan di antara salah satu taman-taman syurga Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum tu terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, kepada kalau ada pengurusi Perubatan Cawangan Mansurah serta AJKT dan juga MTP Majlis Minggu Pelajar Perubatan, seterusnya pengarah program dan seterusnya ad hoc pelaksana program Trust pada hari ini. Mudah-mudahan antum semua diganjarkan oleh Allah dengan pahala yang setimpal. Dan seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, kita kena rasa, kita yang pertama sekali bila kita dapat hadir dalam program-program yang baik macam ini, kita kena rasa bersyukur sungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala pilih kita. Kalau tadi pengurusi majlis sebut, ramai orang yang masa dia lapang tapi tak boleh datang kat sini. Ramai orang yang mana dia ada kekuatan, dia ada kesihatan tapi tak dapat hadir ke sini. Kerana membuat sesuatu perkara yang baik itu adalah nikmat dan Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba-hamba dia siapa yang boleh dapat nikmat tersebut. Baik. Jadi kena bersyukur sungguh kepada Allah kerana Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab ini nikmat Allah Ta'ala bagi, sebab rahmat Allah menyebabkan kita boleh hadir hari ini. Baik. Sebab itu kita kena selalu sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada, kita ni tak ada daya kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bagi kekuatan, maka adalah kekuatan pada kita. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, maka tak dapatlah kita hadir pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, du'a liman aw muta'alliman aw mustami'an aw mahabban lil 'ilmi fala takunal khamisah fatahlik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang bermaksud, hendaklah kamu jadi aliman, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Tapi kalau kamu tak mampu, jadilah orang yang kedua, iaitu orang yang menuntut ilmu, muta'alliman. Kalau kamu tak mampu nak jadi orang yang muta'alliman, Nabi kata jadilah orang yang mustami'an. Apa beza mustami'an dengan muta'alliman? Beza dia mendengar, itu terjemah dia. Mustami'an maksud dia mendengar, muta'alliman maksud dia belajar. Jadi orang yang muta'alliman ni, orang yang dia ada pen, dia ada buku, itu orang muta'alliman. Sebab dia duduk dalam majlis ilmu, dia catat dan dia pelajari. Kalau orang yang datang lenggang, dia kategori yang ketiga, namanya mustami'an. Maksudnya orang yang mendengar. Ustaz, kami tak bawa buku, tak bawa pen, tapi kami bawa Android. Tak apalah, apa-apa pun boleh, jadi cantik lah.
Jadi kata Nabi yang seterusnya, kalau tak mampu nak jadi mustami'an, jadilah mahabban lil ilmi, orang yang suka, cinta kepada ilmu. Nah, kalau tak mampu nak jadi yang keempat ini, kata Rasulullah, fala takunal khamisah, janganlah kamu jadi orang yang kelima, fatahlik, maka binasalah. Apa golongan yang kelima? Golongan kelima ialah satu pun tak, dua pun tak, tiga pun tak, empat pun tak. Itulah yang lima. Maksudnya dia bukan orang yang mengajar, dia bukan orang yang belajar, dia bukan orang yang mendengar, dan dia juga bukan orang yang suka kepada ilmu. Bahkan benci pula kepada ilmu. Tak banyak, kalau di Malaysia begitu banyaklah orang yang sekat majlis ilmu dan sebagainya. Baik. Jadi kata Nabi, fala takunal khamisah fatahlik, janganlah kamu jadi orang kelima, maka binasa. Itu ancaman daripada Nabi. Maka kalau kita nak selamat daripada ancaman ni, kita kena menuntut ilmu lah. Ahlan wa sahlan pada sahabat Fakrul. Segan lah sahabat Fakrul mari. Pasal dia dah kahwin, anak belum. Baik. Jadi antum semua yang ada dekat sini kena rasa bersyukur sungguh, sebab paling-paling tidak kita mesti ada di kalangan golongan mustami'an tu paling kurang. Jadi orang yang paling baik ialah dia mengajar, dia belajar, dia mendengar dan dia suka kepada ilmu. Itulah orang yang paling terbaik sekali. Empat-empat dia ada. Tapi kalau tak mampu, maka jadi orang yang kedua, orang yang belajar. Tak mampu jadi orang belajar, boleh dengar saja. Tak mampu nak mendengar, tapi kena cinta. Maksud cinta ni macam mana? Bukan kata duduk dekat rumah, Allah sukanya majlis ilmu. Tapi majlis ilmu kat sebelah rumah pun tak pergi. Kenapa tak pergi? Cukuplah, suka je lah. Tak boleh lah macam tu. Kena pergi. Maksud suka ni apa? Kita nak pergi majlis ilmu tapi tak boleh. Contohnya apa? Kalau dekat Malaysia lah, kita nak pergi majlis ilmu, tiba-tiba anak pula menangis. Bila mana anak menangis, takkan nak tinggal anak ni menangis. Tengok-tengok jiran sebelah nak pergi majlis ilmu. Pasal anak sebelah rumah jiran tak menangis, anak kita je menangis. Jadi tengok nak keluar tu, jap. Ni ambil RM1 ni buat isi minyak motor, tapi RM1 tak cukup dah ni. Pasal dah naik harga. Jadi tambah, bagilah RM5 dan sebagainya. Ni ambil duit ni buat tambang untuk pergi majlis ilmu. Itu nak membuktikan kita suka kepada majlis ilmu. Bukan kata suka, yelah suka. Perubatan ada buat ni, buat program pengajian ni, Allah bagusnya, tapi tak datang. Jadi kalau nak jadi orang yang suka pada ilmu, dia membuktikan cinta. Cinta dia kena ada bukti. Dia tak boleh suka gitu saja, dia kena ada bukti. Bukti dia apa? Bantu. Kalau perubatan Cawangan Mansurah buat majlis ilmu, tabaruk duit banyak-banyak lah. Lepas ni edarkan tabung. Itu ada dah tabung. Pakai-pakai isi. Baik. Itu mukadimah dalam untuk hari ini, supaya kita tahu bahawasanya nikmatnya kita duduk dalam suasana ilmu, suasana majlis ilmu. Sebab Nabi suka dan kita terlepas daripada ancaman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian, hari ini anak perubatan Cawangan Mansurah minta anak untuk bentangkan berkaitan dengan fiqh safar mar'ah. Iaitu macam mana nak memahami hukum hakam musafirnya seorang perempuan. Jadi kenapa perempuan je, lelaki tak payah? Memang berat sebelah perubatan Cawangan Mansurah. Jadi sebab apa? Sebab yang biasanya orang lupa ialah adab ataupun hukum musafir bagi seorang wanita. Sebab musafir orang perempuan tak sama macam orang lelaki. Orang lelaki ni dah penuh dah, macam-macam kelas, macam-macam pengajian dah cerita pasal musafir untuk secara umum. Sebagai orang lelaki, macam mana nak musafir, boleh tak nak buat solat dan sebagainya lah, berkaitan dengan musafir. Banyak sungguh berkaitan dengan musafir. Baik. Jadi kat sini nak kata, apakah yang dimaksudkan dengan safar? Safar itu maksud dia apa? Bererti perjalanan. Kalau bahasa Arab dia safar, maksudnya perjalanan. Ataupun boleh juga dikatakan sebagai maksud dia terbuka. Jadi maksud dia apa? Kalau maksud terbuka nak kaitkan dengan musafir, nak kaitkan dengan perjalanan ni, apa dia?
Kaitan dia ialah orang yang bermusafir dia akan terbuka minda dia. Orang yang musafir dia akan terbuka dari segi akhlak dia, dari segi saqafah dia akan terbuka, akan meningkat. Sebab itu orang yang mana musafir dia akan excellent sikit daripada orang yang tak bermusafir. Kalau kita tengok para ulama dulu, dia menuntut ilmu mesti bermusafir. Kalau kita tengok bagaimana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari dia sanggup nak berhijrah ataupun bermusafir beribu-ribu batu semata-mata nakkan satu hadis, kan? Jadi nak kata apa, orang yang bermusafir ini orang yang dia akan terbuka pemikiran dia. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita duduk di bumi Mesir yang indah lagi permai ini, kalau kita selalu bergaul dengan orang-orang Arab, kita akan beza. Orang Arab yang biasa keluar daripada Mesir dengan orang Arab yang dia duduk terperuk dalam Mesir tak keluar-keluar, kita akan dapat tahu perbezaan. Kalau kita duduk rumah tak bergaul dengan Arab, tak tahulah. Jadi kalau kita bergaul dengan orang Mesir ni, orang yang biasa pernah pergi ke luar negara, dia akan respect orang. Tapi orang Mesir ni banyaknya dia tak keluar negara. Banyak duduk dekat bumi Mesir ni tak keluar-keluar, menyebabkan mereka ni jadi otak jumut. Ustaz ni dok kata kat orang Mesir, bukan kata kat mereka, tapi hakikat. Baik. Pasal memang kalau kita duduk, kita bergaul dengan masyarakat Mesir, dia akan ada benda tu. Kita boleh nampak perbezaan. Kalau orang yang dia pernah bermusafir, cara dia cakap pun lain. Dia akan cakap dengan nada yang mudah kita faham. Dia akan cakap dengan baiklah. Dia akan respect kita, orang Malaysia bagus, dia kata pembangunan dan sebagainya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau orang yang tak pernah musafir, kita akan tengok akhlak kelakuan dia berbeza dan sebagainya lah. Dia jumut. Ada hari tu pernah anak tunjuk dekat orang Arab gambar KL Tower. KL Tower dekat Kuala Lumpur tu, KLCC dengan KL Tower kan. Allah, lamanya tak balik Masya Allah. Padahal baru sebulan lepas je balik. Baik. KL Tower tunjukkan apa dia kata. Anak kata ni bangunan dekat Malaysia ni. Uish, tipu lah dia kata. Mana ada Malaysia ada benda ni, dia kata. Nampak? Nak kata Arab ni kalau dia tak keluar, dia memang dia jadi satu, dia pernah Sobiah lah. Tak nak terima orang lain. Tapi kalau dia tak keluar, dia akan jadi pemikiran dia tak akan terbuka. Tapi eloknya orang Mesir jangan keluar. Sebab apa? Kalau pergi ke Mekah, yang teruk orang Mesir. Jadi kalau mereka keluar, teruk kat tempat lain pula, ambil duduk sini lah, teruk kat sini. Bukan anti orang Mesir dah. Baik. Jadi nak kata orang yang bermusafir, dia akan terbuka pemikiran dia. Jadi sebab itu siapa-siapa nak bermusafir, jangan dia musafir seorang, bermusafir kosong. Kita musafir mesti pergi untuk mengambil pengajaran. Kita pergilah mana-mana pun, tapi kita pergi untuk ambil pengajaran. Tapi kadang-kadang masalah juga. Ada yang jenis suka berjalan, pergi ke UK, pergi ke England, pergi ke Australia, pergi ke Perancis, pergi Melaka lah. Cuma satu je, Mekah pergi tak lagi? Mekah tak pergi lagi. Kan masalah tu. Duit banyak tapi tak pergi tempat lain dulu. Sepatutnya Mekah tempat pertama yang kita kena kunjung, kita tak. Itu jadi masalah lah. Baik. Jadi kalau ada duit nak pergi ziarah ke mana-mana, pergi ke Mekah dulu. Itu yang terbaik lah. Baik. Okey, so itu kalau dalam istilah bahasa Arab, orang perempuan yang buka aurat digelarkan sebagai safirah. Kan safar tu maksud dia terbuka. So safirah tu maksudnya orang yang perempuan yang terbuka auratnya. Safirah. Baik. Okey, itu safar. Maksud dia. Kemudian kita nak tahu apakah jarak ataupun perjalanan yang manakah yang dikatakan safar. Adakah daripada rumah kita ke markas ini safar? Ataupun daripada Tontor ke Mansurah dikira sebagai safar? Jadi macam mana kita nak menentukan safar yang disebutkan oleh para ulama? Jadi kalau tengok dalam hadis ada yang Nabi sebut safar kat sini bermaksud perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari semalam, maksudnya perjalanan yang mengambil tempoh sehari semalam, itu dipanggil sebagai safar. Tapi berbezanya sebab apa? Ini ceritanya zaman dulu. Zaman dulu naik unta dekat padang pasir.
Memanglah kalau nak pergi daripada sini ke Tontok, ke sini ke Kairah, mungkinlah makan sehari semalam pasal naik unta, padang pasir pula. Tapi kita hari ni sehari semalam tu daripada Malaysia nak pergi masjid, patah balik ke Malaysia pun boleh sehari semalam. Jadi adakah yang dikatakan jarak macam tu? Contohnya lah, daripada Malaysia nak datang ke Mesir tak sampai pun sehari semalam. Adakah itu tidak dikira sebagai safar? Sebab kalau kita tengok kenapa ada masalah? Baik. Okey. Sabotaj jugalah. Baik. Yang dikatakan safar tadi tu, kalau kita kata sehari semalam, sebab zaman sekarang ni ada helikopter, ada kapal terbang, ada jet pejuang, macam-macam. MH370 hilang, macam-macam ada. Tak, kita ada kata kapal terbang dan sebagainya. Maka menyebabkan jarak tadi tu menjadi jarak yang sepatutnya ambil jarak sehari semalam, tapi jadi beberapa jam sahaja. Tak. Sebab itu antara yang para ulama sebut, kalau kita tengok berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, pada zaman dulu cukup orang susah nak percaya. Sebab Isra' dengan Mi'raj mengambil masa yang terlalu sekejap. Tak. Tapi bila mana kita lahir pada zaman era kemodenan ni, menyebabkan kita mudah nak percaya. Sebab apa? Sebab banyak yang bukti mengatakan jarak yang jauh tadi boleh jadi singkat, dengan sebab adanya kenderaan-kenderaan yang boleh bawa dah. Baik. Jadi nak sebut berkaitan dengan safar, ulama sebut, Nabi sebut dalam satu hadis yang maksud dia wanita tidak boleh bermusafir melainkan dengan mahram sekiranya perjalanan dia sehari semalam. Lebih kurang macam itulah maksud hadis dia. Nanti ada dalam itu. Jadi nak sebutnya ulama meletakkan sehari semalam. Tapi kalau kita nak sebut bahawasanya untuk realiti pada hari ini, apa yang dikatakan sebagai jarak safar mudahnya ialah jarak 90 km. Yang itu jarak yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, ulama-ulama fiqh, jarak safar seseorang itu yang boleh dikatakan sebagai musafir. Dia boleh buat solat jamak, dia boleh buat solat qasar. Dia punya jarak dia ialah 90 km. Tak, 90 km. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat yang jarak dia 90 km contohnya, ataupun kita pergi ke suatu tempat jarak dia 88 km, boleh tak nak buat jamak? Boleh tak? 90 km adalah jarak yang dibolehkan untuk solat jamak dan qasar. Tapi kita pergi satu tempat jarak dia 88 km, boleh tak? Dua lagi nak sampai 90. 88 atau 90? Boleh tak? Jawapan dia ialah boleh. Hai Ustaz, tadi kata 90, ni 88 kata boleh. Tak. Mudahnya kaedah para ulama, 90 itu bukanlah jumlah tepat, tapi takriban. Maksudnya lebih-lebih kurang 90 km. Jadi bila nak kata macam tu, para ulama meletakkan 3 sebelum 90 itu dikira juga. Maksudnya 87, 88, 89 boleh untuk buat solat jamak. Baik. Sebab 90 bukanlah jarak yang tepat, tapi takriban. Baik. Mana ada orang sabotaj lagi ke? Baik, tak apa. Dia nak buat benda baik ni memang banyak menah dan tribulasi. Nah, kita kena lalui. Baik. Itu berkaitan dengan safar. Jadi kita faham, safar apa dia? Jarak yang mana mengambil masa 90 km, maka dikatakan sebagai safar. Baik. Kemudian dekat, kalau kita nak sebut berkaitan dengan safar, okey, itu safar umum. Berkaitan dengan, begitu juga dengan orang perempuan pun yang dikatakan sebagai safar, gitulah jarak dia. Tak ada beza di antara lelaki dengan perempuan. Baik. Jadi safar ni apa beza lelaki dengan perempuan? Beza dia apa? Perempuan ni kalau dia musafir, dia disyaratkan untuk ada zil mahram. Dia kena ada mahram. Orang yang kena teman dia, orang yang mahram ni adalah orang yang diharamkan untuk berkahwin. Bukan yang muhrim. Kalau Malaysia selalulah mesti kena ada yang muhrim. Jadi kalau ada yang macam tu, ambil kain ihram tu pakai. Sebab muhrim maksudnya orang yang berihram. Jadi yang sebetulnya adalah mahram. Itu juga orang Malaysia ni, dia banyak istilah dia yang salah.
Antara satu istilah yang selalu salah, yang besarnya ialah apa dia? Dia antara sama dengan sertu pun salah juga. Kan selalu kalau kita mengaji, anak mengaji sekolah rendah lalu mengaji sekolah agama pun sama juga. Ustaz kata sama, salah tak sama. Contohnya macam orang yang pegang anjing ataupun babi, itu najis mughalazah, dia kena sama. Bukan. Sama apa? Sama ni dalam bahasa Arab dabrun, iaitu kulit-kulit binatang yang kita nak buat baju, kita nak sucikan. Itu adalah sama. Jadi kalau antum teringin sangat nak pakai baju kulit harimau, tak pergi tangkap harimau, sebelum nak buat baju kena kena sama dulu. Itu dikatakan sama. Tapi kalau yang guna 6 air mutlak, 1 air yang bercampur dengan tanah, dipanggil sebagai sertu. Jadi istilah-istilah Melayu ni memang banyaklah yang salah. Ada yang tak pernah dengar pun ada. Ada sertu Ustaz. Tak. Sebab masyarakat selalu sangat menggunakan perkataan yang salah. Sama juga muhrim, mahram kata muhrim. Baik. Tak apa, itu sebagai tambahan je, tak termasuk dalam bab musafir. Okey, jadi nak sebut sini apa yang dikatakan pengertian mahram. Kalau sebelum nak sampai kepada jadi mahram, apa yang dimasukkan pengertian mahram? Baik. Pengertian mahram ialah, secara istilahnya ialah orang laki-laki yang diharamkan menikah dengan seorang perempuan kerana nasab ataupun kerana sebab yang diharuskan. Kerana nasab apa dia? Bapa, anak, abang, bapa katalah, atuk, kakek, moyang, ikutlah apa pun. Tak. Kemudian anak ke bawah. Maksudnya anak, cucu, cicit, ciut, cacat, ikutlah apa pun. Semua tu sekali itu dikatakan mahram. Ataupun yang disebab-sebab yang diharuskan. Macam-macam air dia pindah. Baik. Memang kena datang selalu ni. Okey. Sebab-sebab yang diharuskan. Apa yang sebab-sebab diharuskan? Jangan pula air bebs. Sebab-sebab yang diharuskan itu ialah, contohnya apa? Susuan. Contoh yang menyebabkan